Selamat pagi, Assalamualaikum. Semalam saya ada bagi satu video yang kita dah belajar hari Jumaat itulah, iaitu sehingga linear inequality. Semua boleh dengar Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Ya. Okay, ni boleh dengar semua? Boleh, madam. Boleh. Okey. Okey, jadi hari ni kita sambung dengan quadratic inequality. Okay, inequality. Okay, seperti biasa, inequality kita gunakan tanda greater than, greater or equal to, less than, less or equal to. Okay, quadratic sebab x, highest power of x adalah kuasa 2. Yeah. Okay, ni contoh dia lah. Saya ada yang nak masuk. Okay, kot. Ini. Okay. Okay, dia ada beberapa method, tetapi untuk quadratic inequality, cara yang paling mudah adalah menggunakan graphical method. Ya, mana pen? Okay, kalau quadratic inequality, paling mudah kita gunakan graphical method. Okay, jadi saya akan terangkan yang ni lah. Kalau dah tengok video unit matematik, dia pun menggunakan graphical method. Okay. Step yang pertama, kita kena factorize equation tersebut. Okay, untuk factorize, sebelah tu mesti zero Okay, boleh tak saya faktorkan macam ni? Okay. Boleh ke? Boleh. Tak boleh Salah. Okay, ingat, untuk faktorkan sebelah tu mesti jadi zero, baru kita boleh factorize. Okay, yang ni salah Okay, jadi first step, saya biarkan sebelah tu sebagai zero, iaitu saya bawa negative 6 to the left. Jadi x square minus 5x plus 6 greater 0. Greater and equal to 0. Okay. Madam, Ya. ada orang nak masuk. Tak boleh masuk ke? Ensure. Okay. Jom. Dah kan? Saya dah buat auto Dah admit. pada masuk kan? Dah masuk dah Okay, ni. Okay. Dah Saya teruskan. Okay, bila dah sebelah tu zero, baru saya faktorkan dia. Tak ah. Sebab ada 49 aku rasa Okay. Bila dah faktorkan, kita dapat macam ni lah. Lepas tu baru kita lukiskan graf. Ingat lagi tak lukis graf bagi kuadratik macam mana? Disenyum ataupun masam kan? Okay, mula-mula kita dah dapat critical point kita iaitu 3 and 2. Jadi saya tandakan lah 3, 2. Okay, oleh kerana x square kita positif, jadi graf kita macam ni lah. Graf kuadratik. Seterusnya kita nak kawasan yang greater than 0. Okay, yang ini semuanya y kan? Okay, sekarang saya nak y yang greater than 0, maksudnya kawasan ni lah, greater than 0. Okay, jadi jawapan dia negative infinity to 2. Okay, oleh kerana ada equal sign, jadi saya close. Union with 3 to infinity. Okay, untuk infinity mesti open interval. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, madam. tak ada madam. Okay, bagus. Kita teruskan dengan macam tadi lah, ni step yang saya buat ni buat step by step, saya buat terus.
Example 3. Okay, faktor kan faktor sendiri kau guna kalkulator Calculator. Calculator. Okay, cuba buat faktorkan negative x square minus 5x minus 4 ni menggunakan kalkulator. Awak dapat apa Kena positifkan dulu kan? Ya, betul. Baguslah tu. Kalau dah tahu. Okay, kalau guna kalkulator, make sure awak positifkan dia. Okay, kalau tak positifkan, apa akan jadi? Okay, kalau tak positifkan kalau terus faktorkan daripada sini, kalkulator bagi apa Error. Error ke? Tak. Dia akan bagi jawapan juga kan? Okay, yang lain ada tak? -1 dengan -4. X sama juga dengan negative 1. Satu lagi X sama juga dengan 4. Okay, kalau kita buat dalam kurungan ni, kita akan -4. negative 4. Okay, X plus 1, satu lagi X plus 4. Okay, kalau kita tak positifkan dia, guna kalkulator daripada sini, kita akan tulis macam ni, betul tak? Betul kan? Madam. Betul. Tetapi sebenarnya tak betul. Okay, sebab apa tak? Okay, tak apa. Okay, sebab apa tak betul? Sebab bila kita multiply X dengan X ni, adakah kita dapat negative X square? Tak kan? Sebab tu yang ini salah. Okay, jadi kalau awak nak guna kalkulator, pastikan awak positifkan dulu. X square tu biarkan dia positif. Okay, kita tengok siapa yang nak masuk tadi. Show, keep. Okay, dia boleh masuk sendiri dah. Okay. Okay. Jadi, warna biru ni lah langkah yang sepatutnya blue. Okay, first step kita positifkan, jadi dapatlah X square plus 5X plus 4, tanda dia akan macam ni lah. Okay, lepas tu baru kita factorize. Okay, 4, 1 plus. Okay, lepas tu baru kita lukiskanlah graf dia. Okay, dia memotong X dekat negative 4 and negative 1. Jadi sini negative 1, sini negative 4. Okay, oleh kerana kita faktorkan daripada sini kan. Jadi lukis graf pun berdasarkan yang inilah, iaitu X square kita positif sebab tu dia senyum. Okay, sekarang kita nak function ini, expression tu less than 0. Kalau less than 0, maksudnya dekat bawah ni lah, iaitu Y yang kurang daripada 0. Jadi jawapan kita negative 4, negative 1. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, katakan kalau kita nak check jawapan kita. Kita akan pilih satu nilai di antara negative 4 to negative 1. Let's say kita pilih negative 2. Okay, ni saya nak test lah jawapan saya betul ke tidak. Jadi saya masukkan negative 2 ke dalam soalan ni. Okay, jadi negative 4 lah bila kita kuasa 2 kan. Minus 5, negative 2, minus 4. Okay, negative 4 plus 10 minus 8. Lepas tu kita dapat 2. Okay, betul tak 2 tu greater than 0? Okay, betul tak dia greater than 0? Betul. Betul. InsyaAllah betul lah punya jawapan tu. Okay, itu kalau nak test lah. Okay, next question. Okay, ada soalan je lah untuk linear, bukan, untuk quadratic inequality. Okay, seterusnya kita masuk kepada rational inequality, iaitu pecahan. Okay. Okay, kalau rational inequality, selalunya kita gunakan sign of table. Okay, kita tengok step by step. Okay, macam tadi, sebelah tu mesti 0, jadi kita combinekan, kita bawa 2 ke sebelah kiri.
Kalau awak nak buat pecahan ke sebelah kanan pun boleh. Mana-mana satu pun tak apa Jadi saya bawa dulu tu, 2 tu ke sebelah kiri. Kemudian saya kena combine jadikan satu fraction. Jadi kita kena taruh silang tu lah 3x plus 1. Saya terus darabkan Dia dapatlah negatif 2x plus 6. Ya? Saya record. Okay. Madam, Ya. ada yang tak dapat masuk lagi. Ada lagi tak dapat masuk? Sekejap ya. And show kit. Okay, dah Okay. Aduh pula. Okay, teruskan Okay, mula-mula kita kumpulkan dia ke sebelah. Kemudian kita combinekan dia jadikan satu fraction. Okay, yang saya buat ni adalah simplify the term lah. Okay, kemudian saya dapat sini Saya dapat x plus 7 over x minus 3 greater than 0. Betul ke? X plus 7, x minus 3. Okey, betul. Okay, sampai sini kita akan construct table. Okay. Mana pula dia pergi? Okay, sebelum kita construct table, saya rasa lebih baik kita buat number line. Okay, masukkan critical point kita iaitu negative 7 and 3. Sekarang kita akan consider semua kawasan, semua region yang ada. Okay, untuk kawasan yang pertama ni, region dia adalah negative infinity to negative 7 open interval sebab soalan dia open interval. Okay, yang tengah-tengah ni negative 7 to 3. Seterusnya third interval kita 3 to infinity. Okay, dah dapat. Baru kita construct table kita salin balik semua interval dekat atas ni. Di negative infinity to negative 7. Kemudian negative 7 to 3. 3 to infinity. Kemudian semua expression yang ada lah iaitu x plus 7, x minus 3. Okay, seterusnya kita akan choose. Puan. Yep. So yang table ini dia mandatory dalam dapatkan markah. Dia pun markah akan diberikan kat table ini ya. Ya. Okey. Okay. Cara table ni ataupun cara lain pun boleh. Okay, saya rasa kat sekolah biasa buat number line kan. Jadi mesti ada method dia lah. Okay. Seterusnya kita akan choose value. Okay. Pilih satu nilai di antara negative infinity to negative 7. Let's say kita pilih negative 10. Yang ini saya pilih 0, yang ini saya pilih 4. Tengok dulu negative 10 substitute ke dalam expression ni. Okay, negative 10 plus 7 kita dapat negative 3 tapi kita nak tanda dia sahaja. Positif ataupun negatif. Negative 10 minus 3 dapat negatif. Okay, bila kita multiply, positif. Okay, kemudian second value 0. Okay, masukkan 0 ke dalam expression tadi. Jadi 0 plus 7, kita dapat 7 positif. 0 minus 3 negatif, negatif. Okay, masukkan 4, sini dapat positif, positif, positif. Okay, setakat ni boleh faham ke? Boleh. Boleh madam. Okay, sekarang kita nak nilai tu, jawapan kita nak yang greater than 0.
Jadi kalau greater than 0, maksudnya kita akan ambil nilai yang positif. Okay, jadi jawapan kita negative infinity to negative 7 union 3 to infinity. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh Okey, seterusnya katakan saya tukar soalan tu sikit. Saya tukar soalan tu kepada, saya warna hitam Kalau soalan tu ada equal. Okey, jadi kalau soalan tu ada equal, sini kita close interval lah Okey, faham ke kenapa saya tukar kepada close interval kalau ada equal? Sebab dia close interval. Okey, betul. Kemudian 3 tu kita nak closekan ke tak payah? Tak Tak payah. payah. Tak payah sebab apa? X tak boleh sama dengan 3. Yes. Sebab dia adalah denominator. Okay, what happen if x tu adalah equal to 3? Dia akan jadi 0. Jadi apa-apa nilai, katakan 7 ke, 7 over 0, boleh tak kita evaluate? Tak boleh Ingat denominator tak boleh equal to 0. Sebab tu yang denominator tu kita biarkan sahaja sebagai open interval. Boleh Okay, sebelum tu ada yang nak masuk tapi okay. Okay, bagus. Okay, example 5. Okay, step dia sama sahaja seperti tadi. Iaitu sebelah tu mesti 0 dan kita kena combinekan fraction yang ada. Okay, jadi bila kita combine, kita dapatlah x plus 4 minus, saya terus darabkan 2x plus 2 over, okay, denominator tu kita biar macam ni, tak perlu expand. Okay, bila kita mudahkan, kita dapat negative x plus 2 over x plus 1, x plus 4. 0. Okay, boleh? Salin okay. Negative x plus 2, x plus 1, x plus 4 less than 0. Okay, tadi kita dah dapat sampai sini negative x plus 2 over x plus 5, x plus 4. Okay, saya double check betul ke? X plus 4 lah. Okay, kita sampai sini tadi Okay, kemudian apakah critical point dia? Kita ada 3 critical point iaitu daripada atas ni kita dapat 2. Yang bawah ni dapat negative 1, negative 4. Semua boleh faham tak macam dapat critical point? Boleh. 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 Okay. Siapa yang tak boleh faham tu, yang confused lagi, awak boleh ambil x yang atas tu expression yang atas tu kita equate to 0, jadi x equal to 2. Okay, kemudian awak boleh ambil expression yang bawah tu pula, x plus 1 kita equate to 0, x equal to negative 1, x plus 4 equal to 0, x equal to negative 4. Sebab tu saya dapat negative 4, negative 1 and 2. Tapi kita kena susun yang kecil dulu, kemudian barulah yang besar. Okay, seterusnya region yang pertama dekat sini adalah negative infinity to negative 4. Okay, tak ada equal jadi open interval.
Seterusnya negative 4, negative 1, negative 1, 2, 2 to infinity. Okay, semua boleh ikut setakat ni? Boleh, madam. Boleh Boleh, madam. Okay, jadi kita salin semua interval yang ada. Okay. Kita choose value sini. Di sini saya boleh pilih negatif berapa? Negatif 5, negatif 2, 0, 3. Okay, negatif 5 saya masukkan ke dalam first expression. Jadi kita akan dapatlah 7 positif. Negatif 5 plus 1 negatif. Negatif 5 plus 4 negatif. Okay, bila kita multiply sini, kita dapat negatif. Kemudian negatif, darabkan dengan negatif lagi, kita akan dapat positif. Okay, dengan cara yang sama, saya substitute negatif 2 pula. Okay, kita ada negatif, dengan negatif 2 lagi dapat positif. Sini kita dapat negatif. Sini kita dapat positif. Okay, bila kita multiply, kita dapat negatif. Negatif dengan positif, negatif. Sini 0, positif, positif, positif. Positif lah. Masukkan 3, negatif, positif, positif. Dia dapat apa? 3, sini negatif, negatif. Madam, Ya, boleh pilih apa-apa nombor dalam kalangan dia. betul. Okay, apa-apa nilai yang termasuk dalam yang ada dalam interval tu. Okay, tapi awak jangan ambil nilai ni tau. Okay, walaupun soalan tu ada equal, jangan ambil nilai kat sini. Sebab nanti dia akan dapat equal to 0. Okay, equal to 0 adalah neutral lah. Dia bukan positif ataupun negatif. Ambil di tengah-tengah dia. Okay, saya padam balik yang ada equal tu. Okay. Seterusnya kita nak soalan tu less than 0. Okay, kalau kecil pada 0 maksudnya nilai yang negatif. Okay, jadi jawapan kita negative 4 to negative 1 union to infinity. Okay, boleh? Kalau more than 0 dia jadi apa macam mana? Kalau soalan tu greater than 0, kita akan pilih kawasan yang positif. Okay, kenapa kita pilih kawasan positif kalau greater than 0, negatif less than 0? Okay. Sebenarnya ikut nilai. Okay, ini semua kawasan yang positif. Iaitu 1, 2, 3, 4. Semua inilah nilai yang positif. Okay, kalau kita tengok kawasan yang positif ini berada di kawasan yang greater than 0. Okay, ikut soalan lah, kalau greater than kat sini greater than lah. Kalau soalan tu ada equal, sini pun equal. Okay, kawasan negatif sebelah kiri pula kan. Jadi kalau kita soalan tu dia less than 0, sebab tu kita pilih tanda yang negatif dekat bawah ni. Okay, boleh? Puan. Yep. Puan. So untuk penulisan final jawapan saya boleh tulis x less than sorry. Boleh. Negative 4. Dia boleh jawapan boleh tahu dalam bentuk yang lain. Okay. Boleh. Okay, mana-mana satu pun boleh. Selagi soalan tak mention dia nak dalam bentuk apa. Okay, selagi ni soalan tak bagi tahu lah. Okay, Puan. Okay. Baik. Okay, ada soalan lain ke? Tak ada Okay, sekejap. Siapa nak masuk tu? Okay, seterusnya saya nak bincangkan masih lagi rational inequality tetapi yang special angle pula. Special case lah Okay, saya sambung ke sini, special case. Okay, katakan kalau kita diberi fraction, kemudian awak dah combine apa semua kan.
Okay, katakan bila awak dah combine, kita dapat satu nilai. Contohnya 5/x plus 1 greater lah, tak payah equal. Greater than 0. Okay, ini kita panggil special case. Okay, kalau kita dapat soalan macam ni, apa yang kita buat kita akan ambil yang bawah sahaja, iaitu x plus 1 greater than 0. Okay, kenapa jadi macam tu Okay, kita tengok cerita dia. Apa ni? Okay, sekarang saya nak semua ni sekali greater than 0. Kalau greater than 0 maksudnya positif ke negatif? Positif kan? Positif. Okay, oleh kerana dekat atas ni adalah satu constant 5, memang sentiasa positif. Jadi positif darab apa supaya hasil dia positif balik? Mestilah positif juga. Okay, oleh kerana saya nak denominator dia menjadi positif, sebab tu saya kena ambil x plus 1 greater than 0. Bukannya sebab ni sebab saya nak dia menjadi positif. Jadi jawapan kita adalah x greater than negative 1 sahaja. Ataupun negative 1 to infinity. Okay, ada apa-apa nak tanya yang tu? Ini ada ke? Boleh? Faham, madam. Madam, ni cara macam tadi yang buat number line panjang-panjang tu. Dia macam tadi, cuma soalan tadi dekat atas ada x, dekat bawah ada x. Kan? Tapi sekarang atas dia adalah constant sahaja. Sebab tu kita consider yang ada x sahaja. Kita consider. Okey, cuba saya tukar soalan tu kepada 5 1 minus x less than 0. Biar positif je lah. Okay, saya bagi 1 minit untuk cuba selesaikan ni. Okay, dah Okay, apa jawapan dia? X kurang daripada negatif. Okay, betul. Okay, x less than negative 1. Okay, sebab apa dapat macam tu? Okay, sekarang kita nak semua ni sekali less than 0. Okay, kalau less than 0, maksudnya dia adalah nilai yang negatif. Okay, tetapi yang atas tu adalah constant 5. Jadi positif darab apa supaya hasil dia menjadi negatif. Negatif lah kan? Okay, jadi saya nak expression ini menjadi negatif. Jadi saya kena ambil x plus 1 less than 0. Okay, sebab saya nak dia menjadi negatif. Jadi jawapan dia x less than negative 1. Ada apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada Okay, macam ni kalau soalan tu saya letak ada equal. Kalau equal to 0, perlu tak saya tukar kepada equal to 0 juga yang ni? Tak. Tak, sebab apa tak? Sebab dia denominator. Bagus. Ingat, denominator tak boleh 0 sebab tu walaupun soalan ada equal, yang ini masih lagi greater than sahaja. Sebab dia adalah denominator dan denominator tak boleh equal to 0. Okey. Kita teruskan dengan special case lagi. Dikatakan bila dah selesaikan fraction, kita dapat x square over x 1 minus x lah pula
1 minus X greater than 0. Okay, cuba selesaikan yang ni. Okay, saya bagi 1 minit untuk selesaikan soalan ni. Okay, dah ya? Okay, mula-mula kita nak semua ni sekali greater than 0. Jadi kalau greater than 0 maksudnya positif. Kemudian yang atas ni, apa-apa nilai, kalau kita kuasa 2, dia memang sentiasa positif. Betul Jadi positif dah apa supaya hasil dia positif balik? Positif. Okay, jadi kalau positif, kita kena ambil lah 1 minus X greater than 0. Jadi X less than 1. Okay, boleh? Okay, boleh Okay, semua boleh faham Boleh. Boleh. Boleh betul. Bagus. Okay, macam mana kalau kita beri X square 1 minus X tetapi ada equal. Okay, kalau soalan macam ni pula, dia lebih kurang sama. Okay, kita nak semua sekali greater than 0 maksudnya positif lah. Kemudian atas tu sentiasa positif. Kemudian positif jugalah yang bawah ni kan. Macam soalan yang atas ni. Jadi kita kena ambil 1 minus X greater than 0. Jadi X less than 1. Okay, tetapi sekarang soalan tu boleh equal to 0 tau. Kalau boleh equal to 0, kita kena consider juga yang atas, apabila yang atas equal to 0. Okay, jadi jawapan dia kalau saya buat number line, okay, yang ni kita kata sini 01 lah Yang ni kita kata less than 1, yang ni equal to 0. Okay, oleh kerana equal to 0 memang dah include dalam line ini. Jadi sebab tu jawapan dia X less than 1. Boleh ikut ke? Boleh. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Puan. Saya tukar Puan. sikit soalan. Puan. Ya. Hayya. Ya? Puan, so kalau dia punya fraction kan, dia punya numerator adalah dia tak ada X, dia cuma hanya satu nombor saja. Itu Ya. nak macam mana lagi punya? Tadi kita dah bincang kan? Bukan kita dah bincang tadi?
Ya ke cikgu? Oh, okay, sorry. Saya padam dulu. Okay, nanti saya tukar kepada satu constant Okay, sekarang saya nak tukar sikit soalan tu. Katakan kita diberi, pemadam pula. Katakan kita diberi x square over 1 minus x less and equal to 0 pula. Okay, dia lebih kurang sama macam ni tapi saya tukar sign dia daripada greater than kepada less than. Okay, kita ulang benda yang sama lah sebenarnya. Kita nak semua sekali less than 0, jadi kita nak negatif. Kemudian, oleh kerana numerator dia sentiasa positif sebab kuasa 2 apa-apa value kuasa 2 positif. Okay, sebab tu kita kena pilih yang bawah tu negatif. Oleh kerana saya nak yang bawah tu negatif, jadi saya kena consider 1 minus x less than 0, x greater than 1. Kita juga tahu, oleh kerana soalan tu ada equal, jadi dia boleh menjadi, fraction ni boleh menjadi equal to 0 jika yang atas ni equal to 0. Kan, katakan 0 over 5 ke, jadi kita akan dapat equal to 0. Jadi yang ini pun kita mesti consider. Jadi sebab tu saya consider x square equal to 0, x equal to 0. Seterusnya macam tadi, untuk combine number line, okay, yang ini kita kata x greater than 1. Yang ini pula x equal to 0. Okay. Sekarang adakah equal to 0 ni termasuk line macam soalan ni tadi? Tak termasuk kan? Okay, tak termasuk. Jadi jawapan kita adalah x greater than 1. Okay, ini kalau saya buat solution set, union with 0. Okay, boleh faham ke setakat ni? Madam, Ya. kalau buat X lebih besar daripada 1 je, X greater than 1 saja. Awak tak consider ni? oh, faham. Okay, kalau dalam exam awak ambil yang ini saja, awak tak consider ni, kemungkinan kurang 3 markah. Tak cukup lengkap lah jawapan awak. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi ke? Tak ada Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada, tadi yang tanya constant tu, kat sini kita dah bincang tadi. Okay, saya bincang warna biru lah pula Okay, katakan kita selesaikan fraction tu menjadi 5 over x plus 1. Okay, oleh kerana atas tu adalah constant, jadi kita tak perlu consider pun sebab kita nak value of x, kita nak interval of x kan. Jadi kita pilih yang ada x sahaja. Okay, saya ulang balik. Oleh kerana kita nak fraction tu menjadi greater than 0, maksudnya kita nak semua tu sekali nilai yang positif. Okay, tadi saya dah terang kalau greater than 0 maksudnya dia adalah positif. Okay, kemudian numerator kita adalah 5 iaitu adalah constant positif. Jadi positif darab apa supaya hasilnya positif balik? Mestilah positif. Jadi oleh kerana positif sebab tu saya kena ambil x plus 1 greater than 0. Kemudian selesaikanlah ini. Jadi dapatlah x greater than negative 1. Okey. Macam mana pula kalau soalan tu kita diberi x plus 1 over 5 greater than 0. Kalau soalan ni pula macam mana Okay, boleh tak saya terus cross multiply kepada x plus 1 greater than 0, x greater than negative 1. Yang ni saya boleh cross multiply ke tak boleh? Boleh. 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 Bagus.
Okay. Kalau X plus 1 over negative 5 greater than 0, boleh tak saya cross multiply? Boleh ke tak? Tak boleh. Kelihatan. Kena tukar denominator dulu. Boleh kan? Kita kena Boleh ambil. je. Boleh. Tapi tanda dia kita terbalikkan Betul. Betul Betul. Okay, ingat ya, kalau denominator dia constant, positif constant, kita boleh cross multiply, tanda dia masih lagi yang sama. Tetapi kalau yang ni adalah negatif, jadi bila kita multiply nilai negatif, tanda dia akan berubah. Katakan kalau soalan tu x square plus 1 over x. Okay, boleh tak saya nak cross multiply? Tak. Sebab apa tak boleh? Dia bukan constant. Constant. Okey, betul lah tiga tu. Okey, oleh kerana kita tak tahu value of x tu apa, jadi kita tak boleh cross multiply. Sebab kalau x tu positif, katakan kalau x tu positif jadi kita akan dapat x square plus 1 greater than 0 kalau dia positif. Kalau dia negatif pula, tanda dia akan berubah. Betul tak? Jadi oleh kerana saya tak tahu x tu positif ke negatif ke, jadi kalau denominator dia ada x, jangan cross multiply. Kalau constant sahaja boleh cross multiply. Okey ke? Okey, faham Madam. Faham Okey. Jadi saya rasa sampai situ je lah kot. Okey, kalau sehingga rational inequality, awak dah boleh buat sampai soalan tutorial number 9. Sehingga bukan nombor 9 saja. Iaitu semua sehingga number 9. Boleh? Boleh. Boleh Boleh madam. Okey, jadi saya stop sampai sini untuk hari ini. Sekejap lagi saya bagi attendance link. Okey, kalau ada masalah boleh tanya saya lah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Alright. Baik. Thank you, Madam. Okay, sama. Madam. Ya. Saya nak tanya. Aha. Okay, yang nak tanya tu apa dia? Halo? Ada Ya? tutorial lagi. Meet juga. Ya, ada lagi. Ada. Okey. Okay. Jumpa lagi nanti Recording.